Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang saya hormati Kombinasi Intelektual Kehakiman Bervisi, penjaga masa yang setia, guru-guru penggerak generasi wawasan, seterusnya para hadirin pencinta revolusi minda yang saya kasihi. Tajuk pidato saya adalah cara menangani masalah buli di sekolah. Sebelum saya memulakan dengan panjang lebar berkenaan tajuk yang saya ingin dibicarakan ini, bolehlah kiranya kita mencungkil apa maksud itu buli. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, berbuli maksud perbuatan mendera, mempermainkan seseorang supaya dapat menyesuaikan diri sendiri dengan suasana yang baru. Selain itu, membuli mempermain-mainkan orang, biasanya orang yang lemah, dengan untuk menggertak, mencederakan, menakutkan dan sebagainya. Masalah buli dalam kalangan murid di sekolah tidak boleh dipandang enteng oleh kebanyakan pihak. Hal ini demikian kerana masalah buli dalam kalangan murid di sekolah semakin lama semakin parah. Dan ianya perlulah dibendung agar generasi kita akan datang dipelihara dengan disiram dengan sikap yang disiplin, yang baik. Bab kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Baiklah, di sini saya ingin menampilkan beberapa idea untuk menghuraikan tajuk pidato saya. Antara cara menangani masalah buli di sekolah, termasuklah pihak sekolah harus meningkatkan pengawasan disiplin di setiap kawasan sekolah. Guru disiplin perlu memberi hukuman yang setimpal kepada pembuli agar pembuli tidak berani untuk membuli pelajar lain. Pengawas juga patutlah bekerjasama dengan pihak guru untuk membasmi gejala buli di sekolah, dengan mengawasi kawasan sekolah pada setiap masa dan segera melaporkan kepada guru sekiranya kes ini berlaku. Selain itu, Kementerian Pendidikan Malaysia hendaklah mengadakan kempen di media cetak dan media elektronik tentang kes-kes buli bagi menyediakan pada para pelajar betapa seriusnya kes buli ini. Sebagai contohnya, pihak Kementerian Pelajaran Malaysia KPM mengedarkan poster mengenai buli pada setiap sekolah. Tambahan pula, seperti mana yang kita tahu kita berada dalam era pembangunan teknologi. Jadi, di sinilah kegunaan teknologi dalam menyampaikan mesej kepada semua pelajar mengenai gejala buli dan tindakan yang perlu diambil untuk menangani masalah buli menerusi aplikasi laman sosial seperti Facebook, WhatsApp dan sebagainya. Di samping itu, peranan ibu bapa dalam menangani masalah buli penting seperti cerucuk di dalam bangunan yang kukuh. Anak-anak ibarat kain putih. Jadi, ibu bapalah yang bertanggungjawab untuk mencorakkannya. Ibu bapa mesti memupuk nilai murni anak-anak sejak kecil lagi. Sehubungan dengan itu, ibu bapa perlu menunjukkan tingkah laku yang baik di hadapan anak-anak. Ini adalah kerana bapa borek, anak rintik. Setiap tindakan ibu bapa pasti akan diikuti oleh anak-anak. Pada masa yang sama, ibu bapa juga perlu merapatkan hubungan dengan anak-anak dan memahami perasaan mereka serta sering berinteraksi dengan mereka supaya masalah buli seperti buli ini dapat dibendung. Jika ditinjau dari sudut lain, peranan murid dalam menangani masalah buli juga amat penting kerana semuanya bermula dari diri sendiri. Murid seharusnya tidak mudah terpengaruh dengan gejala buli dan turut terjebak dalam isu ini. Sebaiknya, murid perlu memiliki komunikasi yang baik dengan rakan-rakan dan mempunyai benteng diri yang kuat serta pemikiran yang positif. Para murid hendaklah bijak dalam memilih yang mana baik, yang mana buruk. Kerana sesat dahulu pendapatan, sesat kemudian tidak berguna. Pelajar sepatutnya tidak lalai ataupun leka dengan perkara-perkara yang tidak membawa manfaat seperti buli ini. Sebaliknya, pelajar harus bersama dalam menangani masalah buli ini daripada terus berleluasa dan membawa ke arah keburukan. Sebagai penutup bicara pada kali ini, tegaslah di sini bahawa gejala buli merupakan sesuatu perkara yang tidak boleh dipandang remeh kerana kesannya amat buruk kepada orang lain, tidak kira dari fizikal, sosial maupun mental. Saya berharap semoga semua pihak mengambil serius terhadap isu ini. Hidup tanpa buli, semua senang hati. Sebelum saya mengundur diri, izinkan saya berpantun. Di atas dahan burung tempua, melihat rusa tepi perigi.
Salam perpisahan untuk semua. Di lain masa bersua lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.